Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amantu billahil wahidil ahadil haqq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwah. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan abidin wa dahrad dahirin, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau Al-Jauhar, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, para ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, para ustaz, hadirin dan hadirat rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama menaikkan salat berjamaah, dan seterusnya jangan lupa untuk kita niat beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini, dan seterusnya kita sama-sama mengutip mutiara-mutiara ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita tuntut. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita tuntut ini dapat meneruskan perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya apabila kita dipindahkan ke alam barzah nanti, ilmu ini akan melindungi diri kita, dan kemudian apabila kita dibangkitkan pada hari kiamat, ilmu ini akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia akan memberikan syafaat ke atas orang-orang yang mengamalkannya, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan kuliah kita dalam kitab Jawharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub. Kita telah sampai pada muka surat yang ke-13 iaitu kat tengah-tengah. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-musannif wa nafa'na bihi fi 'ulumihi fid dharain, amin. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tiada warak pada menuntut ilmu, dibalak akan dia dengan salah satu daripada 3 perkara. Dimati akan dia pada ketika mudanya, atau dijatuh akan dia pada pihak nafi negeri, atau dibalakkan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih warak, nescaya adalah ilmunya terlebih manfaat dan belajar terlebih mudah dan segala faedahnya terlebih banyak. Dan setengah daripada warak yang kamil bahawa memelihara ia daripada kenyang dan daripada banyak tidur dan daripada membanyak perkataan yang sia-sia, dan memelihara ia daripada makan akan makanan pekan, kerana makanan pekan itu terlebih hampir bagi najis dan khianat, dan terlebih jauh daripada zikrullah, dan terlebih hampir kepada lalai, dan lagi kerana bahawasanya mata segala fakir jatuh atasnya, dan tiada kuasa mereka itu membeli akan dia, maka jadi menyakiti mereka. Dengan demikian itu maka hilang berkatnya. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tiada warak. Warak ni apa? Barang siapa tiada warak pada menuntut ilmu, dibalak akan dia dengan salah satu daripada 3 perkara. Maknanya tak ada warak pada menuntut ilmu. Warak ni dia ada makna dia tersendiri, warak. Jadi warak ni apa? Kita selalu kata, ya orang ni nampak warak lah, nampak warak. Kalau Jawa warak, warak je kan, dia tapi ni semangat habis ni warak ni apa? Warak ni apa warak? Warak ni orang yang sentiasa jaga, dia berhati-hati,
dia meninggalkan segala perkara-perkara yang akan jadi pertikaian pada hari kiamat. Jadi kalau ada apa-apa pertikaian pada hari kiamat, maknanya ada sesuatu yang meragukan, dia terus tinggalkan. Ada sesuatu yang menjadi syubhat, ada sesuatu yang jadi pertikaian sampai orang boleh bawa sampai hari kiamat nanti, maka dia terus tinggalkan. Ini namanya orang wara'. Jadi kata Nabi SAW, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan mana-mana yang meragukan kepada mana-mana yang tak meragukan. Nak buat satu perkara, nak melakukan sesuatu perkara, maka ia memang sumbernya daripada Al-Quran dan Sunnah, ataupun dia ini ikut-ikut sahaja, meragukan, maka ditinggalkan. Nak mengambil sesuatu barang, barang ini halal ataupun haram, tak tahu, nak kata halal pun bukan, nak kata haram pun bukan, maknanya duduk kat tengah-tengah, maka dia syubhah, meragukan. Jadi ditinggalkan. Jadi kerana ia akan menjadi pertikaian pada hari kiamat nanti, kat sana akan dipersoalkan, ni dapat dari mana, kenapa ambil, kenapa buat, kenapa lakukan, untuk apa, sebab apa, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertikaian yang banyak dan panjang, dia akan jadi masalah yang besar. Maka orang yang wara' ditinggalkan, dia ambil sesuatu yang jelas. Maka orang yang tiada wara' pada menuntut ilmu, maknanya kalau dia tak wara' menuntut ilmu ni, maknanya dia ilmu ini adalah suatu perkara yang memang diperintahkan, wajib setiap orang untuk menuntut ilmu, wajib. Lalu dia menjadi pertikaian, dia jadi suatu perkara, malas nanti, nanti nak dapatkan yang ilmu yang beginilah, macam-macam yang nak diperbahaskan, nak dipertikaikan. Jadi orang yang macam gini, dia adalah orang yang tak wara' dengan ilmu. Ataupun orang yang dipanggil dengan wara' dengan ilmu, dia menjaga sangat adab, dia jaga perilaku dia ketika mana dia berada di majlis ilmu, dia berhadapan dengan orang berilmu, dia membawa ilmu. Bawa ilmu ni bawa kitab, bawa apa-apa yang memberikan kepada ilmu. Ni orang yang jaga sangat dengan ilmu ni, dia tak nak rendahkan ilmu. Imam Malik, kalau anak murid dia, beribu anak murid dia, ramai. Untuk dia mengajarkan ilmu, dia nakkan satu tempat yang tinggi, kemudian dia akan bakarkan bukhur. Dalam keadaan dia nak mengajar ini, dia mesti duduk ke atas, dan kemudian dia memakai pakaian yang cantik, dan dia memakai bau wangi-wangian, baru dia start ngajar. Selagi dia belum cukup tu, dia tak akan mengajar. Belum ada wuduk, belum dia bersihkan diri, belum berpakaian yang cantik, yang wangi, dia tak akan mengajar. Ketika dia nak menyampaikan ilmu, orang yang nak dengar semua kena duduk bawah. Tiba-tiba ada orang kenamaan nak kena duduk ke atas juga, nak duduk sama-sama dengan dia. Jadi dia tak mula mengajar. Dia mengatakan ilmu ini tinggi, ilmu ini tempatnya tinggi, yang menjadi guru kita nombor satu adalah Rasulullah. Maka seolah-olah ini daripada Rasulullah, mesti dalam keadaan kita ni yang bersih, yang suci, yang wangi, yang memang tempatnya dimuliakan, tempatnya bukan tempat yang kotor, yang tak bagus. Maknanya dia ajar tempatnya kena dengan kesesuaiannya. Itu maknanya orang yang ini dipanggil wara' dalam ilmu, dijaga betul. Maka orang yang tak wara' pada menuntut ilmu, dibalak akan dia dengan salah suatu daripada 3 perkara. Dia tak jaga ilmunya, maka dibalak. Allah berikan dia balak kepada dia 3 perkara, iaitu dimati akan dia pada ketika mudanya.
Maknanya tak panjang umur, muda-muda dah mati. Atau dijatuh akan dia pada pihak nafi negeri, atau maknanya dia dijatuhkan oleh seseorang dalam kawasan dia, dalam negeri dia akan diambil tempatnya, pangkatnya, jawatannya, kedudukannya, dijatuhkan dia. Atau dibalak akan dia dengan berkhidmat pada raja-raja pada ketika mudanya, atau dijatuh ini dah, atau dibalak akan dia dengan berkhidmat pada raja-raja, maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih wara', maknanya orang-orang yang menuntut ilmu dalam keadaan wara', nescaya adalah ilmunya itu terlebih manfaat dan belajar terlebih mudah dan segala faedah terlebih banyak. Maknanya kata pengarang kitab ini bahawa orang-orang dia menukilkan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang menuntut ilmu dalam keadaan wara', dia jaga ilmunya, dia sentiasa mentalaah ilmunya, dia sentiasa mengkaji balik, dan kemudian diamalkan, dia jaga adab-adabnya semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya adalah ilmunya terlebih manfaat, nanti ilmunya akan bagi manfaat, dan belajar terlebih mudah, belajarnya pun senang, nak masuk pun senang. Apa yang dia pelajari semua dia mudah faham. Ada orang dia belajar tinggi tapi dia tak faham. Ada orang dia pandai tapi dia masih tak faham lagi. Macam-macam jenis orang. Untuk mendapatkan kefahaman ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Ada orang yang belajar, orientalis belajar, belajar Quran, belajar agama ni, orang-orang orientalis, belajar agama sampai mereka ni menghafal Quran. Dan antara mereka ada yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman lalu dia beriman kepada Allah, itu namanya hidayah. Tapi ada orang yang terus dengan perilaku dia, malahan dia tidak percaya semua, dia hanya mempelajari ni untuk dia menjatuhkan Islam. Dia nak mencari kekurangan-kekurangan Islam, macam mana nak mengalahkan Islam ni. Ada orang yang macam gini. Dia tahu, dia nampak kebenaran tu, semua yang dia pelajari dalam Al-Quran, dia pelajari tentang apa itu agama Islam, semua dia boleh tahu, dia boleh kenal. Siapakah Rasulullah, dia terlebih kenal orang-orang ni. Tetapi mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala tak fahamkan dia, lalu dia ni tak dapat hidayah. Zaman Nabi, Abu Jahal pun sama. Abu Jahal nama dia je kita panggil Abu Jahal. Ahli sejarah, ahli syiar memang meletakkan dia sebagai Abu Jahal. Waktu zaman dia tengah hidup, orang-orang semua kat Mekah panggil dia Abul Hakam, bapa segala cerdik. Dia orang yang paling genius, orang yang dia duduk, kalau dia duduk bermusyawarah, dia cakap tu semua sekali nampak kecerdikan dia, kepintaran dia. Perbahasan-perbahasan yang disampaikan itu memang bahasanya yang terbaik. Itu nama dia Abul Hakam. Orang sampai sebut dia sebagai bapa segala kecerdikan. Hakim ni hakam, maknanya cerdik. Tetapi ahli-ahli sejarah bila melihat Abu Jahal ini, dia nampak semua kebenaran-kebenaran, dia tahu kebenaran-kebenaran yang Allah tunjukkan, mukjizat Nabi SAW depan mata dia, semua dia nampak. Tetapi dia masih lagi tak beriman. Orang sampai tanya dia, wahai Abul Hakam, kamu lihat Muhammad tu macam mana? Macam-macam suatu yang pelik berlaku kat dia, nampak semua tak sama dengan manusia biasa dia.
Jadi apa pandangan kamu wahai Abul Hakam? Orang tanya dia, orang kat Mekah tanya dia. Mas tu dia pun jawab, ya, Muhammad itu memang benar, dia itu adalah Nabi, dia itu adalah utusan Allah. Lalu kenapa kamu tidak beriman? Kenapa Abu Jahal? Abu Jahal jawab apa? Dia kata, saya aku dan kaumku, maknanya orang dulu ni dia lebih pentingkan keturunan suku kaum ni. Dia asabiyah. Asabiyah dia ni memihak kepada kaum-kaum dia sahaja. Memihak pada bangsa sahaja. Sedangkan kebenaran, kalau dah memang batil, batil lah. Kita berhadapan dengan kita bangsa Melayu, ada lagi bangsa-bangsa lain kat tempat kita. Kebenaran adalah kebenaran. Apa yang Allah SWT turunkan itu kebenaran, kita mesti kena pertahankan kebenaran. Kebatilan, kita mesti tentang kebatilan. Jadi dia tak ada istilah bangsa apa asal dah namanya Islam. Islam ya'lu wala yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada itu. Walaupun kamu siapa, pangkat kamu siapa, tapi kamu bukan orang Islam, tetap kamu lebih rendah daripada orang Islam. Jadi kebenaran dia pegang, dia akan membela kebenaran. Orang yang duduk dalam kebenaran, dia akan jaga, dia akan bela. Itu namanya orang yang membela kebenaran. Tetapi ada orang yang diasabiyah, asal dia tengok, wah, ini kawan aku ni, tahu dia buat jahat, tapi disebabkan kawan ditolong. Ini namanya asabiyah. Dulu masa saya kecil duduk kampung, umur saya dalam 10 tahun gitulah kan. Depan rumah ada jalan raya, orang bawa ada orang, maknanya orang kampung ni biasa naik basikal dengan motor je, dia tak ada kenderaan kereta. Zaman dulu miskin, tapi ada lori, ada kereta yang lalu. Satu hari ada pakcik yang melintas jalan tanpa menoleh kanan kiri, dia buat jalan raya dia punya. Dia pun berputar-putar kat jalan raya dengan sesuka hati. Tiba-tiba ada satu kenderaan terlanggar dia. Bila kenderaan terlanggar dia, apa berlaku? Orang kampung tahu, dan orang kampung dengar saja, oi, dia dilanggar orang. Orang pergi mana? Masuk rumah, pergi belakang rumah, ambil apa? Ambil cangkul, ambil parang, semua sekali datang. Kerja kan? Betul tak cikgu? Betul kan? Betul. Ni zaman dulu. Hukum gunakan akal dia je, hukum gunakan sesuka hati dia je. Asal dia pilih, dia tengok ni orang kampung, ni bukan orang kampung. Orang kampung selamatlah. Ni orang luar datang, langgar, apa lagi, kenalah belasah. Semua cangkul, semua naik atas bumbung kereta. Orang nyangkul tanah, dicangkul kereta. Nampak? Dia bela siapa? Patut bela kebenaran, bukan bela. Kita tengok, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Maka orang yang dia tahu orang ni salah, tapi dia bela disebabkan dia ada keturunan, ataupun suku kaum, ataupun sebangsa, ataupun sekampung. Itu namanya asabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW dia mengatakan bahawa dia kata apa? Lau Fatimah tu saraqah. Dia kata kalau Fatimah itu mencuri, la qata'tu yadaha. Aku sendiri yang akan potong. Maknanya Nabi adalah raja. Nabi duduk Madinah, dia ketua Madinah.
Kalau ada apa-apa berlaku, dia mengatakan kalaulah anak dia Fatimah itu mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Nampak? Kebenaran adalah kebenaran, mesti kena tegakkan kebenaran. Bukan dia mentang-mentang dia anak, selamat. Biasalah kan, kita kalau orang besar, anak buat hal, selamat kita bela. Tapi kalau anak orang, habis. Itu namanya asabiah. Dan setengah daripada warak yang kamil ni sempurna. Maknanya warak yang sempurna bahawa memelihara ia daripada kenyang. Ni kalau betul-betul warak, kena pelihara daripada kenyang dan daripada banyak tidur. Maknanya benda-benda yang remeh-temeh ni tapi orang tak pernah ambil tahu, orang tak pernah petikaikan. Tetapi perkara-perkara ini akan disoal oleh Allah pada hari kiamat. Orang yang warak, dia tidak akan mendekati. Allah akan tanya, aku berikan kepada kamu umur kamu 60 tahun, tapi dikira tolak tambah, kamu tidur 40 tahun, hidup awak cuma 20 tahun aja. Allah tanya, buat apa kamu tidur? Sedangkan tujuan aku buat engkau, aku ciptakan engkau untuk mengabdikan diri kepada aku. Tidur banyak. Ni kata. Tak nak bekerja, tak nak mencari nafkah untuk keluarga. Allah akan petikaikan semua. Kadang isteri yang pergi kerja, suami tidur je. Jadi ini pun akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada banyak tidur dan daripada membanyak perkataan yang sia-sia. Tadi mula-mula banyak kenyang, makan, melantak je. Lepas melantak lagi. Lepas bedal, melantak. Lepas melantak, bedal balik. Makan aja. Sayyidina Umar pantang orang yang gemuk. Dia kata, jangan kamu gemuk. Kenapa? Kerana gemuk adalah suatu yang menjadikan kamu susah untuk beribadah. Dia kata, susah nak beribadah. Maknanya dia nak maksudkan kat sini, orang yang gemuk ni banyak makannya. Bila banyak makannya, banyaklah tidurnya. Bila banyak tidurnya, untuk bangun malam, untuk qiyam, untuk bangun, untuk tunaikan 2 rakaat saja susah. Dan daripada membanyak perkataan yang sia-sia, banyak cakap. Warak ni orang yang warak dia tak banyak cakap. Orang yang banyak cakap ni, banyaklah salahnya. Bila banyak cakap, banyaklah ngomelnya yang bukan-bukan. Bila banyak cakap, banyaklah sia-sianya. Ni banyak cakap. Waktu Nabi SAW mengatakan, diam itu emas. Diam itu emas. Kenapa diam emas? Diam ini lebih bernilai, diam ini berharga. Kalau orang yang sebenarnya diam ini lebih baik. Kerana apa? Diam pertama kerana orang tidak mengetahui dia ni jahil. Kalau dia ni bodoh, orang tak tahu dia bodoh. Yang keduanya, diam ni yang keduanya, apabila dia diam, orang menganggap dia adalah orang yang cerdik. Sedangkan orang tak tahu kebodohan dan kepandaian dia.
Dan diam lagi satu, tidur, diamlah. Lagi satu diam ni tidur, diam. Kalau bangun cakap tak berhenti. Nak tahu dia ni tidur tak tidur, diam, tidurlah dia. Ada orang macam gitu bila diam dia tidurlah tu. Bangun aja cakap balik. Tapi diam ni sebenarnya, orang yang diam ni, satu memang tak banyak cakap, sebab tak banyak dosanya. Nabi SAW mengatakan orang yang beriman, man yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Ini dua ni Nabi sebut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyakul khaira, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik, auliyasmun, ataupun dia diam aja. Dia cakap yang baik-baik ataupun dia diam sahaja. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hanya itulah yang akan dia lakukan. Sebagaimana kata Nabi SAW, dia akan cakap yang baik ataupun dia diam sahaja. Kenapa? Apa kaitannya diam, cakap yang baik-baik dengan hari kiamat dan beriman dengan Allah? Apa kaitannya? Sebab apa sahaja kesalahan dalam diri ini biasanya adalah puncanya daripada mulut. Puncanya daripada mulut. Dan ini pun kita pun biasa sebut. Kerana apa? Kerana pulut santan yang binasa. Kerana mulut kau pun akan binasa. Kerana mulut, maknanya puncanya daripada sini je. Sampai Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang boleh menjaga dua rongga ini dan kemaluan, ni suruh jaga. Satu benda yang susah nak jaga. Maka orang yang warak, kat sini kata warak, iaitu dia membanyak perkataan dan daripada membanyak perkataan yang sia-sia. Maknanya orang yang warak adalah orang yang memelihara daripada bercakap yang sia-sia, dan memelihara ia daripada makan akan makanan pekan, kerana makanan pekan itu terlebih hampir bagi najis dan khianat. Apa ni makanan pekan? Memelihara ia daripada makan akan makanan pekan, kerana makanan pekan itu terlebih hampir bagi najis dan khianat. Pekan ni maknanya makanan yang dekat jual-jual yang dekat duduk kat bandar-bandar lah, dekat kawasan-kawasan yang ramai orang kat situ, ataupun pasar-pasar. Kat situ dikatakan banyak kekotoran, kekotoran dan banyak khianat, maknanya ada khianat-khianatnya. Dan terlebih jauh daripada zikrullah. Kalau duduk kat tengah-tengah bandar, makan, buat pesta kat tempat-tempat macam ini, dia tidak mengingati Allah. Dan terlebih hampir kepada lalai dan lagi kerana bahawasanya mata segala fakir jatuh atasnya dan tiada kuasa mereka membeli akan dia, maka jadi menyakiti. Jadi bila duduk dekat bandar, duduk dekat pekan, kita makan, kita menikmati, orang-orang fakir tengok, mata mereka ini menyaksikan. Jadi kat situ dia
jadi sakit hati. Jadi akan datang sesuatu yang khianah kepada dia. Ada orang yang dengki, ada orang yang khianat, ada orang yang tak suka. Maknanya kat situ mendatangkan kekotoran dalam diri kita. Maka jadi menyakiti mereka itu, dengan demikian itu maka hilang barakahnya. Maknanya bila makan kat tempat-tempat orang ramai. Jadi kalau kita nak tengok orang warak, dia jaga makan dia. Dia duduk kat mana? Duduk tak dekat tempat keramaian besar-besaran. Dia duduk tak kat situ, duduk bersembang, ataupun duduk tiap-tiap malam ngeteh dekat kedai mama. Kenapa? Ni antara dia. Kenapa kenapa perkara-perkara itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang warak? Orang yang warak ni memang dijaga sangat. Jadi kerana apa dia jaga? Kerana perkara-perkara ini boleh mendatangkan fitnah, boleh mendatangkan sesuatu keburukan, boleh mendatangkan banyak perkara, dan boleh mendatangkan khianat daripada orang. Ada orang-orang miskin yang tengok dia, maka dia jadi iri hati, ataupun dia marah, ataupun dia sakit hati. Maka akan menyebabkan apa yang dia dapat itu, ataupun apa yang dia makan itu, hilang barakahnya. Duduk kat tempat-tempat macam itu, dia suatu yang seronok. Seronok ni ialah suatu yang lalai. Leka lalai ni menyebabkan kita seronok ni menyebabkan kita leka lalai. Dunia cantik, indah yang Allah SWT ciptakan, bila kita nampak keindahan alam ni, kita jadi leka. Wah, cantiknya dunia, wah macam-macam, sehingga dia menolak tepi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan sepatutnya orang yang melihat alam ini, kalau dia tidak lalai, dia mengatakan apa? Ini semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu manusia pun takkan mampu menyaingi, dan satu makhluk pun takkan mampu menyaingi kehebatan Allah. Dia akan kata gitu. Tapi bila orang yang leka lalai, wah cantik, dia menolak tepi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang yang leka dan lalai. Jadi orang leka lalai ni disedar tak? Perasan tak? Tak perasan kan? Sedap, seronok, tak perasan. Orang yang sedar adalah orang yang perasan. Dia sedar, dia perasan. Apa yang dia perasan? Dia perasan ini semua adalah kebesaran Allah. Itu namanya tafakkur. Dia memikirkan tentang kebesaran Allah. Itu namanya orang yang sedar. Jadi faham tak? Sebelum-sebelum ni saya katakan, ada orang muda-muda dia dah sedar. Ada orang dah masuk 50 tahun pun tak sedar lagi. Ada orang dah masuk 60 tahun pun tak sedar lagi. Ada orang dah 70 tahun, orang dah panggil dia dah tua pun tak sedar diri. Kan? Ada tak? Jadi sedar diri dengan tak sedar diri, apa sebenarnya sedar? Orang yang sedar diri adalah orang yang tahu dia adalah hamba Allah, lalu dia mengabdikan diri kepada Allah. Dia tak terleka dengan dunia ni. Tapi orang yang terleka dengan dunia seronok, orang pakai macam ni, dia nak pakai macam ni. Orang ada rumah besar ni, dia nak ada rumah besar macam ni. Orang ada pakaian macam ni, dia nak ikut macam ni. Semua dia ikut, terbuai dengan dunia ni semua. Leka. Kalaulah dunia menyedarkan dia, kalaulah Allah menyedarkan dia waktu dia kat dunia, beruntunglah dia, sempat dia membawa bekal. Tapi ramai orang yang disedarkan dengan tanah. Ramai orang yang sedar dengan tanah. Dah masuk kat kubur, baru dia sedar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu leka,
Kamu lalai, Allah kata, alhaakumut takatsur. Kamu leka, kamu lalai dengan perlumbaan dunia ni, berlumba-lumba. Perlumbaan dunia ni apa? Berlumba mesti nak kaya, berlumba mesti nak hebat, berlumba mesti nak banyak. Itu namanya takatsur. Dalam bahasa Arab, kathirun maknanya banyak. At-takatsur maknanya dia membanyak-banyakkan. Apa yang dibanyak-banyakkan? Apa yang dibanyakkan? Daripada muda kita sampai ke umur kita sekarang. Daripada dulu kita tengah muda, tengah gagah-gagah, umur kita 30 tahun. Daripada dulu apa yang kita banyakkan? Harta, tahta, wanita, apa lagi? Kereta. Kereta dibanyakkan, rumahnya dibanyakkan, duitnya dibanyakkan, banyak. Dulu mula-mula kerja, dapat tawaran kerja, gajinya berapa? 300, cukuplah. Dah kerja setahun, 300 cukup? Tak nak. Nak 1000. Dah kerja masuk 3 tahun, 1000 cukup? Tak nak. Cukup tak? Maknanya dia nak banyakkan lagi. Betul tak? Dah kerja dah 10 tahun. Saya kerja 10 tahun, gaji saya 1000 je tak berubah, saya berhenti. Sebab apa? Nak banyak. Ni manusia nak banyak. Orang sebelah rumah besarkan rumah, kita pun besarkan. Orang sebelah rumah top up jadi 2 tingkat, kita pun naikkan 2 tingkat. Orang sebelah rumah beli icebox besar, kita beli icebox besar. Itu namanya apa? Perlumbaan. Sekali kita berlumba, beli, banyak tak? Banyak. Perlumbaan. Allah sebut ni perlumbaan. Leka tak? Leka dengan perlumbaan. Pangkat, apa saja semua ni, jawatan semua. Sekarang dah tak boleh dah. Memanglah kalau dulu tengah duk pegang jawatan, so lepas jawatan nak? Tak nak. Kalau boleh nak tinggi lagi. Betul? Sekarang dah tak boleh dah. Ini kejadian Allah. Allah akhirnya jadikan kita terus lemah. Bila sampai lemah, alhamdulillah, sedar diri juga. Sedar diri juga. Ada orang yang tak sedar lagi. Dia masih lagi nak banyakkan lagi. Dia masih cari lagi projek. Oh, dah pencen. Pencen tak bermakna, aku tak boleh cari lagi duit. Cari lagi. Terus cari. Bertambah projek dia. Besar lagi. Akhirnya makin banyak. Besarkan empire sampai anak cucu cicit semua dapat makan 7 keturunan. Maka itu terus makin banyak. Itu maknanya takatsur, banyak. Lawan orang ni, lawan untuk terus nak dapatkan dia punya empire dia ni. Kekuatan dia. Berlawan, itu namanya berlumba. Allah sebut alhaakumut takatsur. Kamu leka dengan perlumbaan ni sekarang ni. Perlumbaan yang banyak-banyakkan. Perlumbaan semua ada garis penaman. Setiap perlumbaan ada garis penaman. Tetapi yang Allah sebut ni satu-satunya perlumbaan yang tak ada garis penaman. Orang lumba lari ada garis penaman. Orang main game pun ada game over. Dah over dah. Main apa semua tetap ada garisan penaman. Tetapi perlumbaan dunia tak pernah ada garisan penaman. Orang yang sedar ini, maka dia akan lawan balik dunia, dia dapatkan akhirat. Tetapi orang yang tak sedar, leka dengan dunia, dia terus dapatkan isi dunia.
keseronokan, kelekaan, kelalaian, terus sampai hujung nyawa, hatta zurtumul maqabir. Allah kata, tiba-tiba baru dia nampak kubur. Allah, adakah, ya Allah, aku dah masuk kubur? Ya Allah, aku dah mati ke? Dia tak sedar, sebab tak ada garis penaman. Ya Allah, aku tak buat apa-apa lagi, ya Allah. Kira-kira 70, ya Allah, 70 tak cukup, ya Allah. Patutnya kau bagi aku 90, ya Allah. Faham? Kan? Allah sebut dalam Quran, leka ataupun tak leka, sedar ataupun tak sedar. Okey. Maka dia kata apa? Orang yang dan terlebih jauh daripada zikrullah. Maknanya kalau orang yang duduk dengan berlumba-lumba ni, duduk kat tengah-tengah kelekaan dunia, keseronokan dunia ni, maka dia akan jadi apa? Dia akan terlebih jauh daripada zikrullah, jauh daripada ingat Allah. Kita kalau baca kitab ni banyak sangat disebutkan pasal zikrullah. Apa itu zikrullah? Ingat Allah. Ingat Allah. Apa benda ingat Allah? Kita ni masuk dalam kuliah, dengar ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Sembayang, habis sembayang keluar, habis dah. Dah ingat lain dah. Ingat dah lain dah. Sebenarnya Allah, tujuan Allah buat kita ni bukan main-main. Bukan seronok-seronok, bukan suka-suka. Tak ada yang sia-sia yang Allah buat. Allah buat kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala memang nak uji kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Kalau namanya mengabdikan diri, mesti kita kena ingat selalu siapa Tuhan kita. Kalau kita jadi hamba abdi, kita kena tahu siapa Tuhan kita. Kalau kita jadi hamba abdi, kita mesti tahu Tuhan kita siapa. Maka setiap saat mesti kita kena penuhkan waktu kita untuk mengabdikan diri, untuk zikrullah, ingat Allah. Azan dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahmati Allah sekalian. Sebagai penutupnya, berkenaan dengan lalai leka kita kan, kita tak perasan kita leka dan lalai. Kata Imam Ghazali, sebenarnya kehidupan kita adalah copy paste daripada solat. Kalau orang tak solat, memang dia tak ingat Allah. Kalau orang yang tak solat, memang dia tak ingat Allah. Tapi kalau orang yang solat, kehidupan dia akan ingat Allah. Kalau solatnya itu benar, kehidupan dia akan jadi benar. Kalau solatnya khusyuk, hidup dia khusyuk. Khusyuk ni apa? Anta khasya'a bi zikrillah. Khusyuk, ingat Allah selalu. Sebab apa? Sembahyang ini memang sepenuh-penuhnya ingat Allah. Tuan-tuan perempuan sembahyang daripada awal kita sampai akhir sembahyang, cuba tengok, Allahu Akbar, sebut siapa? Allah. Allahu Akbar, Allah. Kemudian kita terus baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, Allah kita ingat.
Kita baca Fatihah, lepas tu Bismillah, Allah. Kita baca surah Kalamullah, kemudian kita rukuk, Allahu Akbar, Allah lagi. Kita baca apa waktu rukuk? Subhana Rabbi, Maha suci Allah. Kita i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Allah lagi. Kita baca apa? Rabbana, ya Tuhan kami Allah. Kemudian kita sujud, baca apa? Allahu Akbar, Subhana Rabbi, Allah lagi. Sampai habis kita baca, sampai hujung kita baca apa? Assalamualaikum warahmatullah. Mula dengan Allah sampai akhir dengan Allah. Maka sebenarnya dalam solat ini semua zikrullah, ingat Allah. Ingat Allah. Tetapi bagaimana solat kita? Sebab tu kata Imam Ghazali, sepanjang solat dia khusyuk ingat Allah, maka dunia dia akan khusyuk. Sepanjang hidup dia akan ingat Allah. Tengok keindahan dunia ini, dia tak akan terleka. Nampak saja offer daripada orang, dia tak heran pun, kerana khusyuk dia. Khusyuk dia zikrullah, ingat Allah. Tetapi kalau solatnya masih lagi tak khusyuk, tuan-tuan, daripada kita balik, cuba ingat-ingat, kita balik sampai kita sekarang, sampai sekarang dah dapat khusyuk? Daripada kita balik dulu sampai sekarang, nak tanya, dah dapat khusyuk belum? Tak penting Ustaz, yang penting sembahyang. Betul ke? Betul tak? Okey, tuan-tuan, sembahyang nak buat apa, nak apa ni sebenarnya? Buat amal-amal semua sekali, nak apa? Allah perintah dan Allah janjikan kita syurga, kita nak masuk syurga. Lalu solat kita ni boleh membawa kita kepada syurga. Penting tak penting sembahyang kita? Kalau sembahyang ni tak betul, jadi tak betul. Tadi yang dikatakan, kalau sembahyangnya ni, cuba bayangkan ni tuan-tuan, sembahyang, kita sembahyang tadi, sembahyang maghrib berapa minit? 5 minit. Tapi masa kita sembahyang tadi, ada ingat apa? Ada ingat apa? Contohlah, pergi pasar malam, beli apa? Beli bawang, beli bilis, beli apa, beli macam-macam beli. Bawa balik, penuhkan icebox, kemudian keluarkan lauk ni, masak ni, sampai siap masak, hidangkan. Nak tanya, buat tu semua berapa jam? Keluar rumah, sampai beli barang, sampai balik, sampai buat masak semua sekali, siap makan, siap basuh pinggan, semua sekali berapa jam? 2 jam, 3 jam, 4 jam. 4 jam boleh muatkan dalam 5 minit. Dalam 5 minit dimuatkan 4 jam. Maka nampak mana pergi Allahnya? Zikrullah, sepanjang kita sembahyang disebutkan Allah, 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 mana pergi ingat Allahnya? Kalau begitu, begitulah kat luar sembahyang kita. Kat luar kita akan macam gitu. Dalam sembahyang macam itu, kat luar menunjukkan dia begitu. Sesungguhnya orang yang sembahyang ni dijaga khusyuk, qad aflahal mu'minun, orang inilah yang berjaya. Alladzina hum ala solatihim khashi'un, iaitu Allah kata orang yang berjaya ini adalah orang yang sembahyangnya itu khusyuk. Ulaika humul warithun, orang inilah yang akan mewarisi syurga, yang dapat syurga, orang ni lah. Lalu tiba-tiba ada orang tanya, orang ni bukan main, rajin dia pergi sembahyang, masjid tak pernah tinggal.
Tapi mulut jahat lah Ustaz, dia kata gitu. Mulut jahat, dia kata. Okey, boleh ke mulut jahat ni? Ada orang tanya kepada Nabi SAW, orang ni memang rajin ibadah, bangun malam ya Rasulullah, banyak ibadah dia, tapi mulut dia memang leza ya Rasulullah. Tempatnya mana ya Rasulullah? Rasulullah kata neraka. Kerana apa? Daripada mulut tadi yang kita bahaskan tadi, dia mendatangkan dosa. Mulut ni. Maka dosa ni kotor, fahsyat. Ngata orang, ngumpat orang, maki orang, mulut leza, mulut jahat, mulut cabul. Ni semua sekali. Ni panggil mungkar. Lawan apa yang Allah kata. Jangan buat ni, jangan, tapi dia buat. Namanya ingkar, mungkar. Okey. Sedangkan seseorang yang solat, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dia dapat menghalang seseorang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Tapi dia sembahyang, tapi dia masih buat mungkar. Kenapa? Lihat solatnya. Tak apa, nanti ada masa satu hari kita akan bahas lagi, insya-Allah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh orang-orang alim, macam mana nak sampai sembahyang kita ni khusyuk. Ada rezeki nanti kita selak-selak lah tengok apa orang-orang alim katakan berkenaan dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala petunjuknya sehingga kita berada di jalan yang lurus, lalu kita ditempatkan bersama para nabinya, iaitu di dalam syurga Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa an taj'al hadithun nabiy sallallahu alaihi wasallam rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humina wa ghumumina. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.